Kenapa? Apa salahku? Apa salahku? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, saya Muhammad Raid. Hai, saya Iman. Hai, saya Amiruddin. Hai, saya Arif Aiman. Hai, nama saya Amirul Adin. Wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi bin Muhammad Fauzi. Dan kami ingin membuat review tentang surrealism dalam filem Desolasi. Okey, untuk pengenalan akan dibentangi oleh saya Muhammad Raid Akbar bin Rahmat dari FF230, pengarahan filem. Filem Desolasi ini merupakan karya cerita sains misteri yang memfokuskan kepada isu agama sehingga menimbulkan persoalan dalam diri Aiman yang dilakonkan oleh Samsul Yusof. Filem Desolasi ini diarahkan oleh Syafiq Yusof pada tahun 2016 di bawah Scope Production dan dilakonkan oleh Samsul Yusof sebagai Aiman, Bella Dili sebagai Maya dan Datuk Jalaluddin Hasan sebagai bapa Aiman. Desolasi ini pernah memenangi 2 kategori anugerah, iaitu anugerah khas juri dari Festival Filem ke-29 iaitu kesan khas visual dan anugerah Profilma 2017 pengarah terbaik. Dalam Desolasi ini banyak penggunaan CGI di mana Syafiq sendiri yang mengarahkan untuk menggunakan CGI yang banyak supaya konsep ataupun elemen surrealism dalam filem ni dapat dikeluarkan dan ditimbulkan dengan dayanya. Penggunaan CGI dalam filem ni adalah sangat bantu untuk konsep surrealism itu. Istilah surrealism ini merupakan istilah yang bersifat dunia khayalan di ruang dimensi atau menjadi tempat kepada unsur-unsur bawah sedar sifat manusia di luar kenyataan maupun realiti. Okey, filem Desolasi ini berkisahkan tentang pelukis jalanan iaitu Aiman yang menghidapi penyakit Anton Babinski, iaitu sejenis penyakit mental ataupun tapi istilah dia Anton Babinski yang mencari jawapan dalam persoalan hidupnya dan melalui pelbagai ujian serta dugaan sehingga membuatkan dirinya hilang arah. Surrealism dalam filem ini tercetus atau terbangkitnya apabila Aiman yang membawa penonton ke dunia khayalan yang dicerita olehnya untuk mencari realiti yang sebenarnya. Dari sudut pandangan sains, perspektif manusia dan agama itu dikaitkan hubungan antara manusia dan Tuhan. Di mana dalam filem Desolasi ini Aiman itu sendiri yang menceritakan di mana mencari sebab di sebalik dugaan yang diturunkan kepada dirinya dari kecil lagi dan perspektif baru tentang penyerahan diri kepada Tuhan. Filem ini juga mengambil petikan hadis dari hadis Sahih Muslim oleh Nabi Muhammad SAW yang bermaksud dunia adalah penjara untuk orang-orang yang beriman dan syurga bagi orang-orang yang kafir. Itu saja pengenalan dan akan disambung oleh pelajar seterusnya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Nur Amiruddin bin Ramli daripada FF230 pengarahan filem. Hari ini saya akan membatalkan tentang objektif kajian daripada filem Desolasi. Kajian yang dilakukan berdasarkan filem Desolasi pada tahun 2016 ialah terdapat beberapa objektif kajian yang diperolehi melalui filem ini. Antaranya ialah untuk mengkaji konsep surrealism yang dipaparkan dalam filem Desolasi. Objektif seterusnya ialah untuk mengenal pasti idea yang diterapkan oleh pengarah dalam filem Desolasi. Pengarah daripada filem Desolasi ialah bawah arahan Syafiq Yusof. Melalui konsep surrealism berdasarkan kriteria yang terdapat dalam filem ini ialah latar filem, plot cerita, perwatakan karakter utama, dialog filem, grafik dan setting. Hai, nama saya Amirul Adin dan saya akan menerangkan tentang bahagian kajian literatur mengenai konsep surrealism di dalam filem Desolasi. Okey, apa itu surrealism? Surrealism adalah aliran yang mewujudkan percanggahan antara mimpi dan realiti, menjadikan situasi itu nyata.
Surrealism asalnya merupakan gaya rupa seni yang menonjolkan ciri-ciri tertentu. Antara ciri-ciri yang terdapat di surrealism ialah imej seakan-akan mimpi dan bersimbolik, tidak dijangka dan tidak logik. Himpunan objek dalam turutan yang aneh yang menggambarkan konsep spontaneity. Objek juga berbentuk biomorfik yang diputarbelikkan, dan lukisan seperti orang zaman batu. Elemen tersebut telah diambil pakai oleh director filem dan diterapkan di dalam filem. Sebagai contoh, filem yang dibintangi Charlie Chaplin mempunyai dan dianggap mempunyai unsur-unsur surrealism. Cara elemen surrealism yang diterapkan dalam filem adalah antaranya karakter di dalam filem bebas daripada kekangan moral ataupun logik, berpandangan negatif terhadap kehidupan masyarakat, kekeluargaan dan agama. Surrealism juga mementingkan elemen mitos, dan mereka mengangkat transformasi kerana transformasi mampu untuk mengubah mimpi kepada realiti. Okey, di dalam filem resolusi, penonton harus berfikir secara kritikal dan integral kerana ia berkaitan dengan antologi ataupun hakikat ketuhanan, kosmologi dan kemanusiaan. Karakter di dalam filem itu Aiman, yang dilihat seperti hidup di dunia sendiri. Situasi ini diinterpretasikan sebagai tidak logik. Aiman juga membawa watak seorang yang anarkis, atheist dan nihilis. Pada penghujung filem, Aiman mencari apa itu maksud sebenar ujian yang diturunkan oleh Tuhan kepadanya. Sekian. Assalamualaikum, Ustazah Fatin. Saya Muhammad Iman Haikal bin Nasirin akan membentangkan bahagian 4.0, iaitu metodologi, dapatan dan perbincangan kajian. Bagi bahagian metodologi kajian, pendekatan kualitatif telah digunakan bagi kajian ini melalui interpretasi data secara langsung yang diubah ke dalam bentuk teks secara pemerhatian dalam YouTube mengenai filem desolasi, serta penilaian dokumen daripada pekaji yang berkredibiliti mengenai konsep surrealisme yang menjadi aspek utama dalam penceritaan filem ini. Lantas, metod kajian ini membawa kepada beberapa pembincangan kajian yang baru seperti latar filem, plot cerita, dialog filem, grafik dan setting yang menjadi persoalan kepada penonton filem tersebut. Untuk bahagian saya akan bercerita mengenai grafik, saya akan bercakap mengenai dialog filem dan juga setting. Okey, seterusnya saya akan lanjutkan ke dapatan kajian. Dapatan kajian adalah analisis kajian yang diperoleh oleh pekaji melalui kajian yang dilakukan. Dasar kajian ini, pengkaji berhasil untuk menjelaskan cara penerapan konsep surrealisme dari sudut latar filem, plot cerita, grafik, dialog filem dan juga setting. Okey, saya akan meneruskan ke bahagian dapatan perbincangan dari sudut dialog filem. Okey. Untuk babak yang pertama, saya akan menerangkan untuk babak yang pertama, iaitu babak hospital. Okey, dalam babak ini ada dialog antara Ayah Aiman dan juga doktor. Dialog ini merupakan permulaan kisah hidup Aiman di mana dia baru lahir di dunia. Dalam dialog ini, yang menariknya, Ayah Aiman menanyakan kepada doktor, apa maksud doktor anak saya istimewa
Jadi doktor memberi respon, your baby has disorder behavior that because the sensory organ has complication. Okay. Seperti yang telah dinyatakan dalam bahagian pengenalan, sebenarnya Aiman ini mempunyai penyakit iaitu Anton Babinski, di mana Aiman sendiri tidak tahu. Aiman hanya menyedar tentang penyakit ini pada hujung cerita ini, di mana dia telah dicolek oleh Jackie Yap dan telah berada di dimensi lain. Apabila dia sedar, dia baru tahu dia ada penyakit Anton Babinski. Okey. Seperti mana yang telah dinyatakan, babak ini merupakan permulaan kisah hidup Aiman. Tambahan pula, babak ini adalah penunjuk bahawa konsep surrealisme akan mula diserapkan. Kerana Aiman telah disahkan oleh doktor yang dia mempunyai penyakit yang pelik disebabkan salah satu organnya mempunyai komplikasi. Seterusnya saya akan lanjutkan babak di mana Aiman telah membesar sikit, iaitu babak di dalam kelas. Okey, dalam babak ini seharusnya Aiman melukis gambar sebuah pokok yang telah diletakkan oleh cikgunya di papan hitam, dan sepatutnya Aiman mewarnakan pokok tersebut dengan warna hijau seperti mana yang telah ditunjukkan oleh cikgunya. Dan sebaliknya, Aiman mewarnakan pokok itu berwarna biru. Itu menjadi tanda persoalan pada cikgu beliau. Kenapa perlu mewarna pokok dengan warna biru, sedangkan yang realitinya pokok itu ialah warna hijau. Aiman dia merasakan tidak puas hati dengan jawapan cikgu. Lalu dia memberikan persoalan semula kepada cikgu, kenapa pokok warna hijau, dan cikgu masih tidak memberi jawapan kepada saya kenapa pokok warna hijau. Jadi saya nak cikgu bagi tahu semua murid dalam kelas ini kenapa pokok berwarna hijau. Tetapi cikgu Aiman tidak dapat menjawab soalan tersebut. Lalu dia merotan Aiman dengan kuat-kuat, sekeras-kerasnya. Melalui kejadian ini telah membuktikan bahawa konsep surrealisme telah diserapkan. Hal ini kerana Aiman mampu membayangkan suatu warna imej yang berlainan dari realiti sebenar. Dan kerana ini juga berlandaskan sendiri bagaimana munculnya surrealisme dalam aliran seni dan telah diserapkan ke dalam filem Desolasi. Babak yang seterusnya dalam bangunan kosong, di mana Aiman sedang melukis sambil berdialog tentang Aiman sedang melukis sambil berdialog tentang kehidupan. Antara dialognya, macam-macam persoalan dalam macam-macam subjek yang agak sensitif kalau aku nak cakap. Jadi faham-fahamlah. Babak ini menunjukkan Aiman sedang membuat lukisan dalam keadaan emosi mengenai kehidupannya. Kemarahan Aiman telah digambarkan melalui pergerakan objek di sekitarnya secara tiba-tiba dihempas dan hancur, manakala melalui perbuatan Aiman, iaitu melukis bola lukisan yang mempunyai pola yang tidak sekata bagi memaparkan kewujudan konsep surrealisme dalam filem ini. Seterusnya babak dalam galeri seni di mana tempat Aiman bekerja. Dalam babak ini ada seorang tetamu biasa atau tamu biasa untuk galeri seni ini dan juga tetamu ke-6 Ain, kerana tetamu ini mempunyai gelaran Datuk, datang ke galeri tersebut untuk melihat sebuah lukisan dan dia tertarik pada lukisan Aiman yang sepatutnya telah
yang sebenarnya telah dirosakkan oleh ayah Aiman melalui air yang tertumpah. Kalau ikutkan, Aiman tidak berpuas hati dengan kejadian itu dan memberitahu ayahnya yang bahawa ayah Aiman telah merosakkan lukisan dia. Sebaliknya, apabila digelar di sini, Datuk tersebut melihat lukisan itu, dia mengatakan lukisan itu adalah menakjubkan. Dia bercakap, I can feel beauty in this space right here. Aiman terkejut dengan jawapan Datuk tersebut lalu mengucapkan terima kasih dan akhirnya Datuk tersebut bersetuju untuk membeli lukisan tersebut dengan harga RM25,000. Right? Melalui kejadian ini kita boleh mendapati bahawa pengarah filem ini iaitu Syafiq Yusof berhasil memaparkan konsep surrealisme dari lukisan di mana teras kemunculan konsep ini adalah pada seni lukisan dan melalui lukisan tersebut seorang itu mampu mentafsirkan keindahan di sebalik idea pelukis yang tidak masuk akal. Terusnya dialog dalam babak kota Kuala Lumpur di mana babak ini telah menunjukkan Aiman telah berada di dimensi yang lain. Maksudnya Aiman bukan berada di dunia yang sebenar. Dialognya, "Woi, mana semua orang?" Babak yang telah menunjukkan konsep surrealisme terhadap dunia Aiman yang tercipta melalui imajinasinya sendiri dan dia tidak sedar akan keadaan tersebut. Pada saat ini, Aiman menjadi pelik dengan keadaan dunia yang secara tiba-tiba tidak ternampak langsung kewujudan manusia lain selain dirinya. Seperti yang telah saya terangkan, Aiman tidak sedar bahawa dirinya sudah berada di dimensi yang lain. Kalau sebelum wujudnya kejadian ini, Aiman sebenarnya telah dipukul oleh beberapa orang di atas kejadian syarikat insurernya menipu mereka. Syarikat insurer itu merupakan tempat kerja baru Aiman setelah dibuang daripada galeri seni. Alright. Babak yang terakhir adalah babak di mana Aiman berjumpa seorang lagi yang mengalami penyakit seperti beliau iaitu Maya. Babak ini adalah ketika dia berada dalam sebuah taman dimensi. Alright. Dialognya, Aiman memberitahu kepada Maya apabila dia menjumpa dia, "Awak siapa?" "Malaikat bidadari syurga." Jadi Maya memberi respon, "Nama saya Maya. Saya dah lama dalam dunia ini. Saya tidak pernah nampak seorang pun melainkan awak pada hari ini dan awak lah orang pertama." Aiman menjadi pelik sebab sebelum ni dia berada di tempat lain, secara tiba-tiba dia berada di taman tersebut. Jadi Maya pun beritahu, dalam dunia ni apa-apa yang awak fikirkan akan menjadi kenyataan dalam dunia ini. Alright. Babak ini adalah satu plot dalam filem Desolasi apabila Aiman telah bertemu dengan Maya yang juga telah terperangkap dalam dimensi yang sama. Kalau ikutkan realiti sebenar, Maya ini mengalami masalah gangguan fikiran setelah terlibat dalam kemalangan bersama keluarganya dan dia telah berada dalam tahap ini selama 10 tahun. Dan plot ini menunjukkan Aiman ialah orang yang akan menyelamatkan Maya. Okey. Okey. Bahagian untuk dialog filem sudah selesai, jadi saya akan teruskan dengan bahagian setting, perbincangan kajian dalam bahagian setting. Alright. Desolasi turut memaparkan beberapa penggunaan peralatan yang digunakan oleh Aiman. Penggunaan peralatan tersebut ialah rifle, grenade launcher,
rak askar dan tangannya sendiri. Penggunaan ini turut diselitkan dengan aspek terorisme. Alright. Untuk penggunaan peralatan pertama iaitu senjata rifle telah digunakan oleh Aiman bagi melepaskan geram kepada beberapa bayangan yang mengganggu dirinya ketika Aiman berada di dalam dimensinya sendiri. Kalau untuk tahu lebih lanjut, dalam babak di mana Aiman telah menembak sebuah kereta Mercedes, sebenarnya bayangan tersebut ialah orang sebenar yang tidak berada dalam dimensi Aiman, yang Aiman tidak boleh lihat secara dengan jelas. Okey. Kalau ikut kronologi sebenar, keadaan Aiman tu seperti orang gila. Ya. Okey, seterusnya paparan aksi Aiman menggunakan granat launcher turut disajikan dengan Aiman menembak granat launcher tersebut ke arah bangunan polis. Babak ini membawa masuk emosi Aiman yang tidak puas hati dengan pihak polis, di mana kelakuan Aiman ini memberi makna berkaitan korupsi dalam kalangan pihak polis. Tambah pula situasi ini situasi di mana Aiman membawa truk tentera lalu menggunakan senjata machine gun yang sedia ada di truk tersebut dan menembak secara rambang di kota Kuala Lumpur, sebenarnya memberi maksud bahawa Aiman sedang melepaskan kemarahannya terhadap keadaan sekeliling dimensinya yang kosong, walaupun Aiman boleh buat apa-apa saja di dunianya yang tidak mempunyai masalah. Maksudnya, walaupun Aiman tidak mempunyai apa-apa masalah dalam dimensinya seperti mana yang dia dialami, walaupun Aiman tidak mempunyai apa-apa masalah dalam guna dimensinya, yang sebaliknya di dunia realiti Aiman mempunyai berbagai masalah, Aiman masih merasakan tidak bahagia. Dia masih merasakan jiwa dia kosong. Alright. Babak terakhir yang akan dibincangkan mengenai penggunaan setan adalah babak di mana Aiman melawan bayangan kejahatan dirinya yang menghasut Aiman untuk kekal dalam dimensinya sendiri. Babak ini merupakan antara babak yang terakhir di mana Aiman ingin menyelamatkan Maya dan membawa Maya sekali keluar pada dimensi tersebut. Tapi dia sedang dihalang oleh kejahatan dirinya. Alright. Aiman telah menggunakan tangannya sendiri dengan menggenggam sekuat-kuatnya sehingga menghasilkan api untuk menunjukkan kesungguhan Aiman untuk berubah dan bertekad sepenuh hati untuk kembali ke realiti sebenar serta berpegang teguh semula dengan agama Islam. Akhirnya, bayangan kejahatan Aiman telah musnah ekoran kejadian itu. Maksudnya Aiman telah berjaya keluar dari dimensinya serta membawa Maya sekali. Itu saja pada saya, Ustazah. Sekian, terima kasih. Seterusnya Muhammad Fahmi akan meneruskan bahagian selanjutnya dalam perbincangan kajian. Terima kasih, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi bin Muhammad Fauzi. Saya akan menyambung pada perbincangan kajian bermula dengan latar filem. Dalam filem Desolasi ini, lokasi dan kawasan penggambaran adalah di sekitar kawasan Kuala Lumpur. Hal ini dapat dilihat kerana beberapa bangunan yang menjadi mercu tanda kota raya yang dipaparkan seperti pusat membeli belah Sogo, Petaling Street dan lain-lain lagi. Pemilihan lokasi ini sesuai dengan konteks kehidupan Aiman yang dalam kegusaran ekoran suasana hidup di kota raya yang susah. Filem Desolasi ini diarahkan oleh Syafiq Yusof dan antara barisan pelakon utamanya ialah Syamsul Yusof, Bella Deli, Datuk Jalaluddin Hassan dan juga Pekin Ibrahim. Dan syarikat penerbitnya ialah Scope Production dan tempoh tayangan adalah sepanjang 1 jam 52 minit.
Barisan pelakon dalam filem Desolasi bermula dengan Aiman sewaktu dia kecil. Watak Aiman sewaktu dia kecil dipegang oleh Haikal Al-Walid. Beliau memegang watak sebagai Aiman semasa waktu kecil di dalam filem ini. Aiman mengidap penyakit Anton Babinski sejak dia lahir lagi. Watak Aiman ini sejak dari lahir dia suka bertanya dan pelbagai persoalan bermain di dalam fikirannya. Aiman tahu dia hidup dalam keadaan yang susah dan banyak bertanya soal kehidupan kepada ibu dan ayahnya. Watak Aiman pada waktu dewasa dipegang oleh Syamsul Yusof. Sejak dari kecil hingga dewasa, hidup Aiman penuh dengan persoalan agama dan juga kehidupannya. Lantaran sifat ingin tahu yang tinggi tentang agama telah membawa transisi negatif dalam pembentukan cara hidup Aiman. Walaupun dilahirkan dalam agama Islam dan juga dalam sebuah keluarga yang menerapkan ciri-ciri keislaman, namun ketika dia dewasa, pelbagai rintangan dan halangan yang dia hadapi. Dia mempunyai kelebihan, tapi sebaliknya dia lebih suka menyalahkan orang lain dan akhirnya meragui kenapa Allah menguji dia dengan ujian hidup yang begitu berat, sehingga dia merasakan seolah-olah dunia ini tidak adil dan mengharapkan kehidupan yang tiada masalah. Dalam pada itu dia juga sebenarnya telah mempraktikaikan takdir Allah yang ditentukan kepadanya. Watak seterusnya dalam filem ini ialah Maya. Watak Maya dipegang oleh Bella Deli. Maya sebenarnya telah terperangkap dalam dunia desolasi dan di situ jugalah Aiman bertemu dengannya. Dalam dunia tersebut, watak Maya ini hanyalah seorang yang baik dan juga patuh kepada perintah Allah. Dan Maya jugalah yang sebenarnya telah menyedarkan Aiman yang telah hanyut dalam dunia desolasi tersebut. Watak seterusnya ialah ayah kepada Aiman. Watak ini dipegang oleh Datuk Jalaluddin Hassan. Dalam filem ini, watak ini ialah seorang ayah yang baik dan juga sayang terhadap keluarganya. Dan juga watak ini watak seterusnya ialah ayah kepada Aiman. Watak ini dipegang oleh Datuk Jalaluddin Hassan. Dalam filem ini, watak ini ialah seorang ayah yang baik dan juga sayang terhadap keluarganya. Dan juga watak ini memberikan pendidikan agama yang baik, tetapi agak sedikit kasar dari segi didikannya. Dan ada pada satu ketika ayahnya menegur Aiman dengan sedikit keras sehingga Aiman bertindak balas seolah-olah seperti menderhaka kepada ayahnya. Watak yang seterusnya ialah Zahid. Watak Zahid ini dipegang oleh Pekin Ibrahim. Dalam filem ini, Zahid ialah jiran kepada Aiman. Zahid asalnya ialah seorang budak motor yang kemalangan sehingga kakinya patah dan dia juga telah menghadapi zaman silamnya. Dalam filem ini, kebanyakan dialog Zahid lebih kepada ketuhanan dan banyak menasihati Aiman sebagai rakannya. Seterusnya ialah plot cerita, iaitu permulaan. Filem Desolasi ini bermula dengan seorang anak kecil yang sejak lahir menghidap penyakit Anton Babinski dan mempunyai sifat yang ingin tahu yang tinggi dalam kehidupannya. Dia juga sering dimarahi oleh cikgu dan ayahnya kerana sering bertanya soalan yang pelik. Dia juga dipukul oleh ayahnya kerana ayahnya marah dengan soalan yang ditanya kerana memikirkan soalan itu seperti pertanyaan yang agak biadab. Pada perkembangan filem ini pula, ketika Aiman semakin meningkat dewasa, dia bekerja sebagai seorang pelukis kerana itulah bakat yang sedia ada dalam dirinya. Namun akibat pelbagai rintangan yang dihadapinya sehingga dia dibuang kerja. Namun begitu dia
masih berusaha untuk mendapatkan kerja yang lain dan membantu rakannya di syarikat insurans, tetapi akhirnya dia ditipu. Dia begitu tertekan dengan masalah hidupnya dan mempersoalkan tentang takdir Tuhan terhadap dirinya. Konflik dalam filem ini pula bermula pada satu ketika di mana Aiman begitu marah dengan ayahnya. Sudah dibuang kerja, ditambah pula dengan perangai ayahnya yang membuatkan dia agak marah. Dia berdoa supaya hidupnya tidak ada masalah lagi, dan pada satu ketika dia dipukul oleh orang yang mencarinya akibat syarikat insurans yang dia telah bekerja pada waktu dahulu. Akibat dipukul, dia telah pingsan, dan apabila dia sedar, dia masih hidup, tetapi dia berada di dalam dunia imajinasinya sendiri. Dia bebas melakukan apa saja dan apa yang dihajatinya tertunai di dalam alam tersebut. Pada hakikatnya orang lain melihatnya seperti dia seorang yang gila, tetapi dia sebenarnya hidup di dalam imajinasinya sendiri. Dalam dunia tersebut, dia telah berjumpa dengan seorang perempuan yang bernama Maya. Berlakulah pertikaian di antara Aiman dan juga Maya kerana Aiman menganggap dunia tersebut ialah realiti. Maya lah yang menyedarkan Aiman tentang dunia tersebut, dan akhirnya Aiman tahu dan sedar dia tidak boleh hidup seorang diri di dunia tersebut, dan juga dia tahu dunia tersebut bukanlah dunia realitinya yang sebenar. Pada klimaks filem ini, satu ketika di mana setelah Aiman menyedari dia tidak kehidupan dia klimaks filem ini di mana setelah Aiman menyedari kehidupan dalam imajinasinya ialah bukan realiti, dia hendak keluar daripada alam tersebut. Namun pada masa ketika dia hendak keluar, datang kejahatan yang di dalam dirinya yang menghalangnya supaya berubah dari menerima takdir Allah yang menguji kehidupannya. Antara dialog yang dikatakan oleh orang tersebut ialah supaya Aiman menanamkan persoalan dan keraguan terhadap Allah dalam dirinya, tetapi pada akhirnya Aiman kuat dan percaya bahawa Allah lah yang telah menentukan segala kehidupannya, dan akhirnya dia dapat keluar daripada dunia tersebut. Pada pelarian filem ini, akhirnya kita dapat lihat bahawa Aiman dapat keluar daripada alam imajinasinya sendiri kerana kepercayaan dan keredaannya yang tinggi terhadap Allah, dan juga dibantu sebuah misi yang dicipta oleh seorang doktor. Dia percaya bahawa persoalan-persoalan yang dia fikir tiada noktahnya, dan kita semua akan mendapat jawapannya di akhirat kelak. Hidayah dan pedoman diberikan kepada kita, namun terpulang kepada kita sama ada menerimanya sendiri atau tidak. Di akhir filem ini, Aiman buta kedua-dua belah matanya. Pada permulaan cerita, dia dapat melihat seperti biasa, tapi sebenarnya dia buta, dan sekarang Allah membutakan matanya supaya dia benar-benar dapat melihat. Aiman bersyukur dan mengharapkan Allah memberikan kesabaran yang tinggi dan kekuatan untuk dia terus menempuh ujian-ujian yang akan mendatang. Perbincangan yang seterusnya ialah mengenai grafik. Di dalam filem ini, perbincangan yang seterusnya ialah dari segi grafik. Di dalam filem ini adalah filem yang kedua yang dihasilkan oleh Syafiq Yusof yang paling banyak menggunakan teknologi CGI, iaitu Computer Generate Imagery, yang bermaksud imej jenaan komputer. Kesan CGI dalam filem ini menyebabkan filem ini mengambil masa yang agak lama sebelum ditayangkan, dan filem ini mengambil masa sebanyak 2 tahun untuk disiapkan kerana 60% daripada filem ini menggunakan teknik khas CGI. Di samping itu, penggunaan teknik CGI dalam filem ini sebenarnya memberikan satu tarikan supaya penonton lebih tertarik untuk melihat filem ini. Namun begitu, kesan khas CGI ini
begitu susah untuk dilakukan dan mengambil masa yang agak lama dalam penghasilan filem ini. Dapat kita lihat dalam filem ini seperti dinosaur, kapal angkasa dan bermacam-macam lagi kesan khas CGI. Dan antara babak kesan khas CGI adalah pengosongan jalan di sekitar Kuala Lumpur. Dan sebenarnya pengarah hanya dapat mengambil masa beberapa saat sahaja untuk mengosongkan untuk menahan kereta dan menjalankan penggambaran, kerana kawasan Kuala Lumpur seperti kita tahu begitu sesak dengan ramai orang. Namun kesan khas CGI digunakan di kawasan-kawasan tersebut untuk memadamkan orang-orang yang berada di kawasan tersebut. Jadi rumusan, apa yang kita dapat rumuskan daripada filem ini adalah, kesimpulannya dalam filem Desolasi 2016 arahan Syafiq Yusof, surrealism dapat dikaji dari aspek penonton itu sendiri dan juga dari cara penghasilan filem tersebut. Dalam filem Desolasi, Syafiq Yusof telah menterjemahkan dimensi shocking imagery, iaitu gangguan imajinasi seseorang melalui perspektif agama yang telah menjawab kepada gangguan fizikal dari aspek perkembangan psikologi kanak-kanak, yang telah memberikan kesan kepada pembangunan mental dan spiritual Aiman. Maksudnya dalam filem ini kita sendiri dapat lihat yang mana Aiman pada waktu kecilnya telah mengalami gangguan shocking imagery ini yang telah membawa kepada efek yang lebih teruk apabila beliau telah besar. Jadi walaupun sesebuah filem itu secara amnya telah bersifat aneh dan unik, yang seperti mana kita lihat filem Desolasi ini aneh dan unik, tetapi dari segi sudut penonton, ianya boleh menjadi surrealism ataupun sebaliknya. Ini bergantung kepada kefahaman penonton itu sendiri yang akan mentafsirkan apakah yang ingin disampaikan dalam filem tersebut. Jadi dengan menonton filem surrealism ataupun filem-filem yang ada berunsurkan surrealism, ini sebenarnya dapat didefinisikan sebagai visual penggambaraan yang begitu memujakan, yang mana kita akan lihat imajinasi melampaui batas sesuatu perkara itu. Sekian, terima kasih. Segala langkah dengan Bismillahirrahmanirrahim.